Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini, kita akan melihat matematik KPSM tingkatan 5, bab 9 bumi sebagai sfera bahagian yang kedua. Jika dalam video bahagian 1, kita telah pun pelajari apakah itu garisan latitude dan garisan longitude. Dan untuk bahagian yang kedua ini, kita akan menggunakan konsep garisan latitude dan longitude itu untuk menentukan kedudukan tempat pada permukaan bumi. Sebelum itu, mari kita lihat dua peta ini. Peta yang pertama diambil di Bandar Arau. Kita poinkan kedudukan pada SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Adiniyah dan kita dapati bahawa kedudukannya adalah 6.433 100.269. Ini menunjukkan kedudukan latitude dan longitude untuk tempat ini. Kita lihat peta yang kedua. Kita poinkan kedudukan kita pada kedudukan makro yang diambil di Copacabana, Rio, iaitu di Brazil. Dan kedudukan tempatnya adalah negatif 22.97 dan negatif 43.185, iaitu kedudukan latitude dan longitude. Dan kita lihat di sini bahawa kedudukan latitude dan longitude bagi kedua-dua tempat ini tidak dinyatakan sama ada utara, selatan ataupun timur dan barat, tetapi menggunakan simbol tanda positif dan simbol tanda negatif. Jadi ini bermaksud untuk nilai positif untuk latitude ia menunjukkan arah utara, dan untuk nilai positif longitude ia menunjukkan arah timur. Kita lihat pada makro, kedudukan kedua-dua adalah negatif. Negatif latitude menunjukkan arah selatan dan longitude negatif menunjukkan arah barat. Jadi kesimpulannya daripada peta Google ini, kita dapati bahawa nilai negatif menunjukkan utara, nilai negatif menunjukkan arah selatan dan barat, manakala nilai positif menunjukkan arah utara dan timur. Dan itu merupakan sedikit salingan untuk video kita pada kali ini. Seterusnya mari kita lihat kedudukan tempat pada permukaan bumi, di mana di sini terdapat permukaan bumi, dan apabila kita menyatakan kedudukan tempat, ia sebenarnya melibatkan kedudukan koordinat, iaitu kedudukan latitude dan longitude. Kita boleh samakannya dengan kedudukan pada satah graf yang melibatkan paksi X dan paksi Y. Jadi kita lihat di sini, kita melabelkan permukaan bumi ini dengan sudut-sudut yang sepadan. Seterusnya kita lihat apakah kedudukan titik A di sini. Kita lihat kedudukan titik A, berapakah latitude dan longitude-nya. Kita lihat yang pertama, kedudukan longitude-nya di sini, kita dapati bahawa kedudukannya berada pada 30 darjah utara. Dan longitude-nya di sini adalah 60 darjah timur. Utara dan timur kita boleh dapati dengan kita melihat garisan sifar. Yang pertamanya adalah garisan khatulistiwa ini adalah sifar 0 darjah dan garisan meridian Greenwich 0 darjah untuk memisahkan timur dan barat. Jadi kedudukan A adalah 30 darjah utara dan 60 darjah timur. Seterusnya titik B. Kedudukan latitude bagi titik B kita lihat di sini adalah bersama dengan titik A, iaitu 30 darjah, dan kita lihat longitude-nya adalah 15 darjah berada di sebelah kiri meridian Greenwich, iaitu 15 darjah barat. Jadi kedudukan titik B adalah 30 darjah utara, 15 darjah barat. Seterusnya kita lihat kedudukan titik C berada di bawah garisan khatulistiwa, iaitu kedudukannya 15 darjah. Jadi adalah 15 darjah selatan, dan kedudukan untuk longitude-nya sama dengan B, iaitu 15 darjah barat. Jadi kedudukannya adalah 15 darjah selatan, 15 darjah barat. Seterusnya titik yang terakhir adalah titik D di sini. Lihat kedudukan latitude-nya di sini adalah 75 darjah, iaitu utara, dan longitude-nya terdapat di sini 75 darjah timur. Jadi kedudukannya adalah 75 darjah utara, 75 darjah timur. Jadi inilah cara untuk kita nak tentukan kedudukan tempat pada permukaan bumi dengan kita menyatakan latitude dan longitude-nya. Itu sama dengan kita menyatakan koordinat pada satah graf paksi X dan paksi Y. Seterusnya mari kita lihat contoh soalan. Dalam rajah, O ialah pusat bumi. Nyatakan latitude, longitude dan kedudukan bagi setiap titik berikut. Itu titik H, I, J dan K. Di sini terdapat rajah, dan rajah ini terdapat banyak maklumat yang kita boleh lihat di sini. Yang pertamanya kita lihat
kedudukan titik H. H di sini. Kita lihat. Titik H sama dengan titik K berada pada longitude yang sama. Kemudian di sini dinyatakan kosong darjah ini menunjukkan kepada garisan lintang, garisan bujur ini, iaitu garisan meridian Greenwich. Ini adalah meridian Greenwich. Kita tahu dia meridian Greenwich disebabkan dilabelkan sebagai kosong. Sebelah kanan adalah timur, sebelah kiri adalah barat. Jadi kita lihat titik J terdapatnya sudut 77 darjah di sini. Ini menunjukkan bahawa J berada di sebelah timur, manakala titik H ini berada di sebelah barat. Jadi kita nak tentukan latitude terlebih dahulu, kita akan lihat kedudukan latitude-nya pula. Kita lihat latitude K di sini diberi garis di sini beserta dengan maklumat sudut di sini. Terdapat sudut 65 darjah. Jadi kita nak selesaikan ini, kita dapati bahawa ini adalah sudut 90 darjah. Jadi untuk mendapatkan sudut yang terlebih ini, kita ambil 90 tolak 65, kita dapati bahawa sudut K ini adalah 25 darjah di sini. Jadi K terletak pada kedudukan latitude 25 darjah. Kemudian untuk mendapatkan titik H pula, kita dapati K ke H adalah 70 darjah. Jadi di sini 25 darjah. Jadi kita ambil 70 tolak 25, kita dapat 45 darjah. Jadi kedudukan H adalah 45 darjah utara. Jadi latitude bagi H adalah 45 darjah utara. Dan seterusnya kita lihat longitude bagi titik H. Longitude bagi titik H ini, dia melibatkan garisan meridian Greenwich. Ini. Dan sini 77 darjah. Dan berbaki di sini kita ambil 180 darjah. Ditolakkan dengan 77, kita dapat 103. Dan 103 ini berada di sebelah kiri. Dia akan jadi 103 darjah barat. Jadi kedudukan longitude untuk titik H adalah 103 darjah barat. Jadi secara keseluruhannya, kedudukan titik H adalah gabungan latitude dan longitude-nya, iaitu 45 darjah utara, 103 darjah barat. Seterusnya mari kita lihat titik I. Titik I di sini, kita dapati bahawa latitude-nya adalah sama dengan latitude H, iaitu 45 darjah utara. Kemudian longitude-nya terlihat titik I berada pada atas garis meridian Greenwich, iaitu 0 darjah. Jadi kedudukannya adalah 45 darjah utara, 0 darjah. Itu tidak ada timur, tidak ada barat, di tengah-tengah. Seterusnya titik J. Lihat di sini titik J, kedudukan latitude-nya adalah pada garisan khatulistiwa 0 darjah. Jadi latitude-nya adalah 0 darjah. Kemudian longitude-nya di sini kita telah pendapat sebentar tadi adalah 77 darjah timur. Jadi kedudukannya adalah 0 darjah 77 darjah timur. Dan seterusnya titik K. Dilihat titik K di sini, kedudukan latitude-nya adalah 25 darjah selatan yang telah kita pun kira sebentar tadi. Dan kita lihat pula longitude-nya. Longitude-nya adalah sama dengan longitude titik H. Berada pada garisan ini. Sepanjang garisan ini adalah garisan 103 darjah barat. Manakala sepanjang garisan ini pula adalah garisan 77 darjah timur. Jadi longitude-nya adalah 103 darjah barat. Jadi kedudukannya adalah 25 darjah selatan, 103 darjah barat. Sini adalah baratnya. Terdapat sedikit typo di sini. Barat. Dilihat pula contoh yang seterusnya, contoh yang kedua. Dalam rajah di sebelah, O ialah pusat bumi dan UGS ialah meridian Greenwich. Diberi titik H 0 darjah, 50 darjah barat, I, J dan K ialah 4 titik pada permukaan bumi. Tentukan sudut HOI dan juga kedudukan titik G, J dan titik K. Di sini terdapat beberapa maklumat yang diberi. O ialah pusat bumi. Kemudian UGS adalah meridian Greenwich, iaitu 0 darjah untuk memisahkan timur dan barat. Jadi bermaksud bahagian hadapan bumi kita adalah barat dan bahagian belakang bumi kita ini adalah bahagian timur. Jadi kita boleh katakan UGS ini adalah 0 darjah. Kemudian H 0 darjah 50 darjah barat. H. Jadi di sini adalah 50 darjah. Jadi ini adalah garisan 50 darjah barat.
Jadi untuk nak menentukan sudut HOI, kita pun dapat bahawa sudutnya adalah 50 darjah. Seterusnya kita nak tentukan kedudukan titik G. Latitude untuk titik G di sini telah pun diberi dalam soalan 65 darjah dan berada pada hemisfera utara. Jadi kedudukannya adalah 60 darjah utara. Kemudian longitudenya berada pada garisan 0 darjah di sini. Jadi kedudukannya adalah 65 darjah utara, 0 darjah. Seterusnya kita tengok titik J. Titik J di sini latitudenya sama dengan latitude G, iaitu 65 darjah utara. Kemudian kedudukan longitudenya sama dengan titik H, iaitu 50 darjah barat. Jadi kedudukan titik J adalah 65 darjah utara dan 50 darjah barat. Seterusnya titik K. Lihat titik K di sini. K, O dan I akan menghasilkan diameter bagi khatulistiwa ini. Iaitu kita lihat di sini bahawa garisan untuk U, K dan S ini adalah 180 kerana U, G, S ini adalah meridian Greenwich. Jadi separuh bulatan 180 darjah, iaitu sama ada 180 itu adalah daripada barat ataupun timur. Jadi ia berkongsi. Kita boleh nyatakan sama ada di barat ataupun timur kerana barat dan timur di sini akan bertemu pada keadaan sudut 180 darjah. Dan K kita dapati bahawa kedudukannya adalah 0 darjah 180 barat ataupun 0 darjah 180 darjah timur. Dan seterusnya adalah kita lihat bagaimana kita untuk melakar latitude dan longitude. Kalau pada bahagian 1 sebelum ini, kita ada membuat lakaran latitude dan longitude secara berasingan. Jadi untuk melakarkan latitude dan longitude secara serentak, yang pertama sekali seperti biasa kita akan melukis bulatan bumi, kemudian ada pembahagian hemisfera utara dan hemisfera selatan yang kita akan labelkan pusat bumi juga, dan seterusnya kita akan melukis meridian Greenwich untuk memisahkan bumi timur dan bahagian barat. Kemudian jangan lupa juga untuk melukis garisan latitude 0 darjah, iaitu khatulistiwa, sebagai penengah yang memisahkan hemisfera utara dan selatan. Jadi kita telah pun siap melakar latitude dan longitude bagi permukaan bumi yang terdapatnya hemisfera utara, hemisfera selatan yang dipisahkan oleh garisan khatulistiwa. Kemudian yang memisahkan timur dan barat, kita akan buat satu garisan meridian Greenwich. Dan seterusnya kita akan melukis latitude ataupun longitude yang terlibat di dalam soalan. Jadi sebagai contoh, kita nak lukis garisan selarian latitude 30 darjah utara. 30 darjah utara latitude iaitu berada di atas daripada garisan khatulistiwa 0 darjah. Jadi kita anggarkan di manakah latitude 30 darjah, kemudian kita hanya buat satu bulatan untuk latitude 30 darjah. Dan contoh kita ini adalah garisan 30 darjah utara. Dan seterusnya kita lihat meridian 100 darjah barat. Meridian ini adalah garisan bujur, garisan timur barat. Jadi 100 darjah barat, kita ada garisan meridian Greenwich di sini. Kemudian barat berada di sebelah kiri. Jadi kita akan lukis garisan yang berada di sebelah kiri. Kemudian kita labelkannya sebagai 100 darjah barat. Jadi untuk memahirkan kita melakar latitude dan longitude ini, perlulah kita membuat latihan dengan lebih kerap lagi. Seterusnya mari kita lihat contoh soalan yang melibatkan lakaran. Soalan ini diambil terus dari buku teks. Diberi P, Q, V dan W adalah 4 titik pada permukaan bumi. PQ adalah diameter khatulistiwa dan VW adalah diameter selarian latitude. Diberi titik V 40 ke selatan P dan kedudukan P ialah 0 darjah 60 darjah timur. Lakar rajah untuk menunjukkan kedudukan 4 titik itu. Jadi penyelesaiannya kita akan lukis bumi yang melibatkan hemisfera utara dan selatan dan seterusnya melibatkan Q dan P. Kenapa melibatkan Q dan P? Sebab di dalam soalan telah nyatakan P dan Q adalah diameter khatulistiwa.
iaitu dia berada pada kedudukan 0 darjah, iaitu di tengah-tengah. Kenapa kita labelkan P di kanan, Q di kiri? Kita lihat balik pada maklumat yang diberi. P ialah 60 darjah timur. Jadi P berada di timur, berada di sebelah kanan. Q berada di sebelah kiri. Jadi untuk memudahkan kita, disebabkan ia adalah diameter, kita ambil bulatan ni dari hujung ke hujung. Kalau kita nak buat di sini, P, Q akan berada di hujung ini. Jadi dia nampak sedikit agak sukar. Jadi apa kata kita ambil hujung bulatan ke hujung bulatan ini untuk menjadikannya sebagai diameter. Dan seterusnya, maklumat yang diberikan lagi, V ialah 40 ke selatan P. Ada kaitan dengan P berada di selatan. Jadi dia akan berada di bawah P, iaitu sini adalah garisan latitude 40 darjah selatan, iaitu V di sini. Jadi sebelum itu, sebelum terlupa, adalah lebih baik kita melabelkan agar kita nampak ini adalah 60 darjah timur dan ini adalah 120 darjah barat. Dan seterusnya, hubungan antara V dan W adalah diameter juga, iaitu diameter selarian. Jadi W akan berada di sini. Jadi garis VW adalah garisan diameter selarian bagi 40 darjah selatan. Dan seterusnya, kita akan tentukan kedudukan titik V. Titik V di sini, latitude-nya adalah 40 dan longitude-nya di sini adalah 60. Kita dapat 40 selatan, 60 darjah barat. Seterusnya titik Q. Lihat titik Q di sini, kedudukannya adalah pada garisan khatulistiwa, iaitu 0 darjah, dan longitude-nya adalah 120 darjah barat. Dan titik yang terakhir, titik W. Kedudukannya adalah 40 darjah selatan dan longitude-nya adalah 120 darjah barat. Jadi itu saja untuk video kita pada kali ini. Kita berjumpa lagi dalam video bahagian ketiga untuk tajuk movie ini. Sekian, terima kasih.